Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi, good morning. Ciao an kalaiwanakam, sabahal khair. Assalamualaikum dongko swabon. Kepada semua murid-murid tahun 5. Jadi pada hari ini kita nak belajar berkenaan jenis-jenis sistem takungan. Kelas objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah nak pelajari berkenaan dengan sistem takungan, iaitu kita menyambung kembali apa yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelum ini, sehinggalah kamu boleh menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. Jom kita belajar. Kelas kita mulakan dengan sesi perkenalan dengan jenis sistem takungan. Yang pertama dikenali sebagai hidroponik atau kultur air. Kultur. Kemudian seterusnya, yang kedua adalah aquaponik. Dan yang ketiga, bekas pengairan kendiri ataupun dipanggil dalam bahasa Inggerisnya self-watering pots. Cewa. Hidroponik. Kelas untuk sistem takungan jenis hidroponik ada dua elemen penting. Yang pertama, dia tidak menggunakan tanah. Acha nahi hai, kabhi-kabhi nahi. Dia tidak menggunakan tanah. Dan yang keduanya adalah dia menggunakan air sebagai medium penanaman. Hidroponik ini sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani hydro, iaitu air, dan ponos, iaitu bekerja, iaitu satu kaedah bercocok tanam dengan meletakkan akar pohon ke dalam air baja, nutrien, tanpa menggunakan tanah. Dan mengikut sejarah, kaedah ini telah lama digunakan sejak kurun yang ke-16 Masihi. Yang paling terdekat adalah Taman Tergantung Babylon. Pada tahun 1937, W.F. Jerick daripada Pusat Pendidikan Pertanian California, Amerika Syarikat telah memperkenalkan kaedah ini secara komersial. Nanti kamu boleh cari nama ini di internet. Cubalah kamu berkenalan dengan insan ini. Untuk sistem hidroponik terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kultur air dalam tanpa kitaran semula. Kemudian yang kedua adalah kultur air dalam dengan kitaran semula. Dipanggil sebagai recycle hidroponik. Kelas, kita lihat dahulu kultur air dalam tanpa kitaran semula, bagaimana ia berfungsi. Yang pertama, bahagian raga tanaman, iaitu bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam. Kemudian ada bahagian akar pokok, di mana bahagian akar pokok ni mestilah terendam dalam larutan nutrien yang dibekalkan. Dan kemudian pada bahagian larutan nutrien itu berada dalam takung yang berkeadaan statik. Maksud statik tu maksudnya takung itu tidak bergerak dan air dalam dia tu ataupun larutan dalam dia tu, dalam bekas tersebut, dalam takung tersebut tidak bergerak. Okey. Dan lautan nutrien ini fungsinya adalah untuk membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Okey, di sini kita dapat lihat contoh-contoh gambar bagi kultur air dalam tanpa kitaran semula. Jadi bila kita ingat kepada tanpa kitaran semula ini, bermaksud larutan di dalamnya itu tidak ada cycle. Okey, tidak ada cycle, dia hanya bertakung dan dia berada dalam keadaan statik, tidak bergerak. Seterusnya kita cuba melihat sistem takungan hidroponik kultur air dalam dengan kitaran semula. Okey, bila dengan kitaran semula, bagaimana ia berfungsi? Ia berfungsi dengan cara larutan nutrien akan dipampkan ke dalam palung tanaman dan mengalir semula ke dalam takungan nutrien. Jadi air tersebut dia akan selalu beredar dan akan pusing dalam di antara palung dan juga tangki nutrien. Ini contoh-contoh gambar bagaimana sistem kultur air dalam dengan kitaran semula terbina. Okay, kita boleh lihat desainnya ada kelainan kalau berbanding dengan
design ataupun reka bentuk bagi kultur air dalam tanpa kitaran semula. Okey, sistem takungan hidroponik ada banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama, tiada tanah digunakan. Bila tiada tanah digunakan, akar tidak tersentuh dengan bahagian tanah dan akar kurang risiko untuk rosak. Kemudian dia jimat air. Jimat air maksudnya kita tidak perlu menyiram pokok kerap. Hanya sediakan air dalam takungan saja dan air itu yang akan digunakan oleh pokok ataupun tanaman tersebut. Kemudian berpatutan jimat. Okey, jimat kita tidak perlu banyak sangat kos yang patut digunakan bagi mengendalikan sistem hidroponik. Sekali je, one shot dia kos, kemudian lepas tu maintenance dia murah, jimat. Kemudian pertumbuhan cepat. Okey, kenapa pertumbuhan cepat? Sebab tidak ada banyak gangguan apabila akar tersebut tidak tersentuh dengan bahagian tanah. Dan hasil tuaiannya tinggi. Bila pertumbuhan cepat, hasil tuaiannya tinggi. Dan ini juga disumbangkan oleh kerana kurangnya perosak. Okey, bila tidak ada tanah tersentuh pada bahagian akar, akar tidak rosak dan dia tidak akan menarik perhatian serangga perosak untuk datang ke pokok tersebut. Dan bila keadaan begitu berlaku, bila kurang perosak, kurang racun serangga kimia yang digunakan untuk tanaman dalam sistem takungan hidroponik. Aquaponik. Bagi sistem takungan aquaponik, ia adalah merupakan gabungan aquaculture. Okey, ternakan ikan air tawar dan hidroponik. Jadi dia digabungkan bagi kedua-dua sistem aquaculture dan hidroponik. Dan sistem ini mula diperkenalkan pada tahun 1960-an di mana ia mampu menyelesaikan masalah pertanian secara hidroponik dan ternakan secara aquaculture. Secara rumusannya, sistem aquaponik ini adalah sistem yang menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Kan? Tanaman di atas, ikan di bawah. Kita lihat dulu apakah yang disebut sebagai masalah-masalah ternakan aquaculture dengan masalah dalam pertanian secara hidroponik ini yang menyebabkan sistem aquaponik ini dia lebih baik. Okey, yang pertama, apabila kita lihat pada ternakan aquaculture, iaitu kita ternak ikan air tawar dalam satu bekas, ada satu kolam, tahap amonia dalam kolam perlu kita pantau. Tahap amonia ni hasil daripada tinja tinja ikan. Hasil daripada tinja ikan. Okey, tahap amonia yang tinggi boleh menyebabkan ternakan akan mati. Ialah kalau dia buang air buang air dalam kolam, lepas tu dia punya najis je ada dalam kolam tersebut, ialah matilah ternakan. Dia akan menyebabkan tahap amonia akan tinggi. Okey, kemudian air perlu ditukar dalam tempoh tertentu. Sebab apa? Sebab bila berlaku tahap amonia yang tinggi dalam kolam disebabkan oleh kerana adanya kewujudan najis ataupun tinja ikan. Dan ternakan aquaculture memerlukan sistem penapisan air yang khusus untuk mengasingkan solid waste ataupun najis ataupun tinja di dalam kolam ataupun tangki. Masalah dalam pertanian secara hidroponik, yang pertama ia memerlukan nutrien tambahan, AB mix. Okey, kemudian tahap kandungan nutrien perlu dibantau. Air perlu ditukar dalam tempoh tertentu, ya, perlu ditukar juga hidroponik ini, tidak boleh one shot kita pakai air yang sama buat satu jangka masa yang lama. Kemudian terhad untuk tanaman tertentu sahaja. Dan nilai pH air mesti sesuai dengan jenis tanaman untuk bantu proses serapan nutrien. Jadi kita lihat kepada sistem aquaponik bagaimana ia berfungsi. Okey, pertama, sistem kitaran air aquaculture di mana air dari tangki ternakan ikan dirawat dan dibersihkan sebelum dikembalikan ke dalam tangki ikan. Jadi bila ikan makan, bila ikan makan dia buang air dan akan ada wujudnya tinja ikan. Bila wujudnya tinja ikan, tahap amonia dalam air akan bertambah.
Jadi air akan dipam naik ke atas. Bila naik ke atas, berada dalam bahagian takungan ataupun palung bagi tanaman. Jadi tanaman dia akan absorb bahagian tinja ikan tu menjadi baja bagi pokok tersebut ataupun bagi tanaman tersebut. Kerana air akan jadi bersih. Bila air bersih, air akan filtered, ditapis, dan air itu jatuh kembali dan ikan dapat air yang bersih. Jadi bila sistem ini berlaku, tanaman akan dapat manfaat, ikan pun akan dapat manfaat kerana air sudah bersih. Dan sistem tanaman hidroponik tanpa tanah ini, soilless ini, dia menggunakan nutrien sisa yang terhasil daripada tangki tenakan ikan sebagai sumber baja. Ini adalah foto berkaitan dengan sistem takungan aquaponik, di mana kalau kamu lihat ada bahagian sistem takung tanaman dan ada bahagian tangki tenakan ikan. Mungkin di sebelah, dia boleh buat sebelah, tapi sistem ini dia berhubung di antara satu sama lain, iaitu hidroponik dan juga aquaculture. Manfaat aquaponik yang pertama, jimat baja. Baja tak perlu guna sebab baja dapat daripada tinja ikan. Tinja ikan itu akan diberikan kepada pokok ataupun tanaman, dan tanaman itu akan dapat baja daripada situ. Kemudian produk organik. Produk organik sebab baja yang kita gunakan bukan baja kimia, bukan chemical punya baja, sebab baja organik daripada ikan dan tidak memerlukan kepada racun kimia. Dan dapat menghasilkan dua produk sekaligus, iaitu tanaman dan juga ikan. Jadi jimat. Kerana pertumbuhan cepat sebab tidak ada gangguan daripada serangga perosak. Tidak memerlukan kepada penyiraman kerana air berada dalam takungan. Apabila akar tidak tersentuh dengan bahagian tanah, jadi kurang berlakunya attraction kepada serangga perosak. Dan apabila kurang serangga perosak, kuranglah racun serangga kimia. Dan inilah antara manfaat aquaponik. Bekas pengairan kendiri. Yang pertama, sistem penanaman dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Kalau kita lihat ada bahagian penanda aras air, saluran air, dan ada ruang untuk medium, ada ruang partikel kapilari, ruang air dan lubang limpah air. Jadi kita boleh katakan bahawa bekas pengairan kendiri ataupun self watering pot ini, dia ada 3 ruang basingan. Yang pertama takung air, yang kedua ruang partikel kapilari, dan yang ketiga adalah ruang penanaman. Bagaimana ia berfungsi? Kita lihat bagaimana ia berfungsi. Yang pertama, air daripada bahagian bawah akan naik ke bahagian medium menjadi bahan yang boleh menyerap air. Nanti kita lihat bahan apa yang boleh menyerap air. Kemudian penanda aras akan menunjukkan aras air dalam takung penanaman tersebut. Dan yang ketiga, saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien ke dalam takung. Bahan yang boleh menyerap air yang boleh digunakan dalam bekas pengairan kendiri, self watering pot. Yang pertama, benang. Benang boleh absorb air. Kemudian yang kedua, ini bukan fishball. Ini adalah light extended clay aggregate. Bagi light extended clay aggregate ini, dia sebenarnya adalah tanah liat yang dibuat dalam bentuk berbola dan dibakar. Yang dibakar. Dan light extended clay aggregate ni dia tidak mengandungi sebarang nutrien untuk tanaman, tetapi dia hanya berfungsi untuk absorb air. Jadi bila dia berfungsi untuk absorb air, akar tersentuh pada leka dan leka tersentuh pada bahagian air. Jadi leka ni sebagai orang tengah, bahan medium bagi akar pokok mendapatkan air. Jadi akar pokok tidak direct touch kepada bahagian air, tidak berendam dalam bahagian air, jadi mengurangkan risiko rosak kepada akar pokok.
Dan akar pokok pun boleh menentukan berapa banyak air yang dia nak absorb daripada leka. Okey, kemudian tali mop. Okey, tali mop pun boleh digunakan untuk sebagai bahan ya absorb air dan yang kita akan gunakan, kita boleh gunakan dalam bekas pengairan kendiri. Dan seterusnya tempurung kelapa sawit. Okey, inilah 4 bahan yang diperkenalkan kepada kamu, bahan yang boleh menyerap air dalam sistem takungan bekas pengairan kendiri. Ini contoh-contoh bekas pengairan kendiri, ada banyak design, okey, dan cuma basic operation ataupun fungsi dia samalah. Okey, jadi kita sampai pada bahagian latihan sistem takungan. Jadi ada 5 soalan untuk kamu. Yang pertama, senaraikan 3 jenis takungan. Kedua, senaraikan 2 jenis sistem hidroponik. Ketiga, nyatakan 7 kebaikan sistem takungan hidroponik. Keempat, bagaimanakah sistem takungan bekas pengairan kendiri berfungsi. Dan yang kelima, nyatakan 4 jenis bahan yang boleh absorb air, menyerap air untuk sistem takungan bekas pengairan kendiri. Jadi cikgu rasa sampai di sini sahaja video pengajaran cikgu berkaitan dengan jenis sistem takungan. Cikgu harap kamu semua dapat memahami basic berkenaan dengan sistem takungan ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titik tutu. Bye bye. Ciao.